Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 2 ingin membentangkan tugasan kami yang bertajuk Adat dan Amalan Tradisional Perkahwinan Masyarakat Melayu. Saya ingin memperkenalkan 5 ahli kumpulan dalam kumpulan ini. Yang pertama, Nur Hayati binti Abdul Hamid. Yang kedua, Farisha binti Anwar. Yang ketiga, Ilya Syazwana binti Shanafrin. Dan yang keempat, Habibah binti Haris. Yang terakhir, Nur Anis Ayuni binti Samsul. Dalam tugasan ini, kami telah menemu ramah 2 orang guru untuk membantu dalam menyempurnakan tugasan ini. Responden pertama ialah Puan Zuraida binti Muhammad, iaitu penolong kanan hal ehwal murid SK Melo, Kota Baru, Kelantan. Yang kedua, Puan Salmi binti Abdullah, iaitu guru mata pelajaran Bahasa Inggeris di SMK Tengku Lela Segara, Marang, Terengganu. Saya akan pas slide yang kedua kepada Nur Anis Ayuni binti Samsul. Terima kasih Ilya Syazwana. Seterusnya kita akan terus kepada pengenalan. Definisi adat ialah pepatah Melayu ada mengatakan biar mati anak jangan mati adat. Perkataan Arab iaitu adat yang menyiratkan adat dipinjam ke dalam bahasa Inggeris. Perkataan tradisi itu sendiri mempunyai takrifan yang cukup luas apabila digunakan untuk menggambarkan suatu tindakan, corak tingkah laku atau gaya pemikiran yang telah wujud sejak sekian lama dan kini dianggap sebagai tradisi. Corak atau cara hidup yang mencerminkan tingkah laku bermusim, sama ada berdasarkan bulan atau tahun, ialah satu lagi definisi adat. Adat juga boleh dianggap sebagai cara hidup yang menggabungkan pengertian budaya termasuk tradisi, institusi, konvensyen dan nilai yang dianuti secara meluas di lokasi tertentu. Apabila ilmu diturunkan secara lisan atau melalui tulisan dari satu generasi ke generasi seterusnya, tradisi boleh kekal. Masyarakat juga mungkin menyempurnakan atau melaksanakan amalan nenek moyangnya ke dalam cara hidup mereka. Undang-undang ini bertukar menjadi amalan fitrah dan tabiat manusia, di mana lama kelamaan ia berkembang menjadi adat atau keperluan yang dipegang secara turun-temurun bagi memelihara adat Islam sesuatu kaum. Seterusnya, bagi perkahwinan pula, perkahwinan merupakan perjanjian yang mengikat secara sah antara seorang lelaki dan seorang wanita untuk hidup bersama dan menetapkan hak dan kewajipan masing-masing. Dalam arti kata lain, kontrak yang menghalalkan aktiviti seksual kerana memenuhi istilah perkahwinan dan perkataan yang serupa. Banyak ayat dalam Al-Quran yang merujuk kepada menghalalkan perkahwinan bagi manusia sesuai dengan keperluan fitrah mereka. Berikut dinyatakan beberapa ayat Al-Quran Al-Karim mengenai perkahwinan dan tujuan-tujuan disyariatkannya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 3, artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil bila menikah anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Tetapi jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka seorang sajalah atau hamba sahaja yang kamu miliki. Yang demikian itulah yang lebih memungkinkan kamu terhindar dari berlaku sewenang-wenangnya. Seterusnya saya akan serahkan pemandangan pada hari ini kepada pembentang seterusnya. Baiklah, jadi saya akan terangkan tentang pernyataan masalah kajian kami. Baiklah. Penyelidikan ini merupakan kajian mengenai adat dan amalan tradisional perkahwinan masyarakat berbangsa Melayu. Oleh itu, penyelidikan ini ingin menjawab beberapa soalan seperti berikut. Yang pertama, apakah adat dan amalan tradisional masyarakat Melayu dalam perkahwinan? Berfikir adalah cara untuk menangani masalah. Dalam usaha menyesuaikan diri dengan persekitaran mereka, manusia mula berfikir. Dalam konteks pemikiran Melayu konvensional, penegasan ini agak relevan. Bahasa dengan Alam Pemikiran Melayu 2008, 35 Cik Ibrahim Saleh, penduduk Melayu mengalami transformasi evolusi dalam watak pemikiran. Bermula dengan kesetiaan kepada sistem kepercayaan
pagan, animisme, Hindu, Buddha, Islam dan sekularisme. Pengenalan Islam ke alam Melayu telah mempengaruhi rasionalisme dan intelektualisme yang terdapat dalam budaya Melayu. Akidah masyarakat Melayu telah berubah dengan ketara daripada kepercayaan yang mengaitkan Tuhan dengan akidah tauhid Islam. Agama yang menyatukan semua manusia dan merangkumi semua aspek kehidupan sudah pasti mengubah cara berfikir masyarakat Melayu. Pengertian kepercayaan memberi kesan kepada kepercayaan masyarakat Melayu dengan cara ini. Minda Melayu yang terbuka dapat dilihat dalam transformasi ini. Sekiranya proses penyesuaian tidak dilaksanakan, mungkin akan berlaku pertentangan dan konflik budaya yang membawa kepada permusuhan dan penolakan terhadap tanggapan yang diterapkan. Penyataan masalah yang kedua ialah bagaimanakah cara untuk memastikan masyarakat Melayu menerapkan adat istiadat Melayu berpandukan syariat Islam yang telah ditetapkan dalam majlis perkahwinan. Baiklah, Islam dan orang Melayu mempunyai ikatan yang begitu erat ketika mula-mula tiba sehingga memberi kesan yang mendalam kepada jiwa bangsa Melayu. Istilah Islam dan Melayu kini sudah sinonim. Seperti pada zaman Hindu-Buddha, masyarakat Melayu dalam bidang sains tidak lagi terhad kepada istana dan golongan bangsawan. Malah telah berkembang dalam kalangan masyarakat umum melalui pendidikan dan pengajaran di masjid, surau, madrasah dan pesantren. Berdasarkan pada sains dan kesusasteraan beralih daripada percikan dan impuls yang tidak lebih rasional, intelek dan intelektual, dan ke arah komponen yang lebih estetik, romantik, kagum, imajinasi dan imajinasi. Saya akan serahkan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih kepada Nurhayati. Di sini saya akan sambung dengan isi-isi tentang adat dan amalan masyarakat tradisional Melayu dalam adat perkahwinan. Kebanyakan orang Melayu sama ada di kawasan luar bandar atau bandar sangat berpegang kepada upacara perkahwinan orang Melayu yang merupakan antara tradisi yang paling ketara. Kosnya tinggi sama seperti mana-mana perlumbaan dan terdapat beberapa daripadanya. Tradisi yang mementingkan keselamatan dan kesejahteraan hidup ialah adat perkahwinan. Untuk menyempurnakan segala langkah upacara mengikut adat istiadat Melayu, sejumlah wang yang besar diperlukan. Terdapat 8 langkah secara keseluruhan yang boleh dibahagikan kepada 3 peringkat. Peringkat awal, yang pertama, merisik atau menengok. Apabila ibu bapa seorang lelaki menentukan bahawa anak mereka sudah cukup umur untuk berkahwin, mereka akan mula mencari jodoh yang sesuai untuk anak lelaki mereka. Calon biasanya dipilih berdasarkan hubungan kekeluargaan, latihan agama, kecantikan dan keturunan. Ibu bapa secara kolektif bertanggungjawab untuk pemilihan pengantin perempuan. Di pihak lelaki, ibu bapa boleh membuat senarai prospek yang berpotensi untuk dipilih sama ada dengan atau tanpa input anak mereka. Bagaimanapun, semakin ramai orang Melayu, khususnya mereka yang berpendidikan barat, kini hampir secara eksklusif menyerahkan keputusan untuk memilih isteri kepada anak-anak mereka. Tradisi perkahwinan orang Melayu menetapkan bahawa ibu bapa akan mengambil berat semasa memilih pasangan untuk anak lelaki mereka. Mereka akan memulakan penyelidik mereka dengan bertanya kepada rakan-rakan dan keluarga seperti anak dara pilihan apabila mereka telah mengenal pasti beberapa dara yang boleh diterima. Ibu bapa lelaki yang berpegang kepada pepatah kalau hendak meminang anak, pinang ibu bapanya dahulu. Pertimbangkan watak dan perangai seorang gadis serta ibu bapanya sebelum membuat pilihan. Ibu bapa budak lelaki ini akan melakukan siasatan terakhir dengan menghantar beberapa rakan atau saudara mara, biasanya wanita, ke rumah gadis itu untuk mengenali secara peribadi
selepas membuat keputusan berhubung bakal menantu berdasarkan maklumat yang diperoleh dan sebelum melamar. Kunjungan tanpa pemberitahuan biasanya mempunyai kepentingan yang istimewa. Oleh itu, para utusan sering dihantar ke rumah dara. Yang kedua, peringkat bertunang. Ibu bapa gadis itu kemudiannya dijemput ke mesyuarat dengan ibu bapa pengantin lelaki untuk mendapatkan persetujuan mereka. Ibu bapa gadis itu akan memerlukan masa yang lebih lama mengikut tradisi sebelum membuat keputusan dengan alasan mereka harus bercakap dengan ahli keluarga mereka walaupun mereka telah mengetahui tentang ruatan keputusan sebelum ketibaannya dan telah memberikan persetujuan mereka. Ini mungkin memerlukan beberapa hari atau seminggu paling banyak. Ibu bapa gadis itu kemudian melantik beberapa saudara lelaki dan perempuan untuk menyampaikan mesej bahawa gadis itu akan menerima lamaran tersebut. Selain itu, dalam tempoh ini, isu berkaitan perkahwinan seperti hadiah perkahwinan, membeli belah, tarikh majlis dan lain-lain dibincangkan. Yang ketiga, menghantar belanja dan akad. Majlis hantaran dan perbelanjaan perkahwinan dulunya diadakan sehari, 2 atau lebih lama lagi sebelum majlis pertunangan, tetapi buat masa ini diadakan serentak, mungkin untuk menjimatkan wang. Barangan berikut dihantar sebagai tambahan kepada mas kahwin dan kos perkahwinan. Cincin bertatah batu yang indah dan kain sutera yang cukup untuk membuat blaus gadis. 2 sarung sutera dan beberapa jenis pastries berbagai jenis buah-buahan dalam mangkuk sirih atau kotak sirih dalam bahan-bahan. Ini bukan hadiah tetapi akan dikembalikan. 1 atau 2 ceret air mawar bersalur tembaga atau perak juga akan dikembalikan. Barang-barang ini semuanya dibawa oleh pengantin lelaki semasa menuju ke rumah pengantin perempuan untuk menjalankan upacara perkahwinan. Dahulu, pengantin lelaki akan memakai pakaian haji atau baju Melayu polos semasa majlis pertunangan. Satu-satunya upacara yang diperlukan oleh Islam dan undang-undang untuk mengesahkan perkahwinan secara rasmi ialah kontrak. Acara amalan lain hanya diperlukan oleh adat. Okey, untuk peringkat seterusnya saya akan pass kepada next presenter. Okey, seterusnya bagi peringkat kedua, yang pertama adalah berandam dan berasam gigi. Dahulu, berandam dan gosok gigi adalah ritual yang dilakukan 3 hari atau lebih sebelum perkahwinan. Kening pengantin perempuan dan rambut di dahinya diikat ke belakang. Selalunya pengantin lelaki juga mengamalkan adat ini. Gigi pengantin perempuan kemudiannya digilap dan diasah untuk menjadikannya lurus dan berkilat. Seorang tukang andam yang juga berperanan sebagai ibu pengantin perempuan menyempurnakan tanggungjawab ini, bukan ibu sebenar. Pada masa kini, hanya pengantin perempuan di kawasan luar bandar yang masih mengikuti tradisi berandam. Pengantin lelaki tidak lagi mengikuti tradisi ini. Sungguh pun begitu, masih terdapat segelintir orang Melayu di kawasan luar bandar yang berpegang kepada pepatah, biar anak mati, jangan mati adat. Selepas berandam, pengantin perempuan akan mandi dengan air sintuk limau yang menurut sejarah boleh membantu pengantin perempuan menangkis nasib malang. Yang kedua, berinai. Lazimnya, upacara berinai berlangsung secara berperingkat. 3 malam sebelum hari hidup, berinai curi dihoskan secara eksklusif untuk ahli keluarga terdekat. 2 malam sebelum hari langsung, 1 perhimpunan kecil diadakan untuk para keluarga, jiran dan rakan-rakan. Dan bagi pengunjung istimewa dari pihak lelaki dan wanita, berinai besar diadakan pada malam sebelum hari perkahwinan atau sejurus selepas itu. Walaupun perjalanan rombongan jauh, pengantin lelaki akan bermalam di rumah pengantin lelaki iaitu kediaman yang berdekatan dengan rumah pengantin perempuan berbanding bermalam di rumah pengantin perempuan selepas majlis berinai besar. Seterusnya, saya serahkan kepada next presenter untuk peringkat ketiga. Okey, untuk peringkat ketiga, bersanding. Bersanding bermaksud duduk bersebelah-sebelahan di satu tempat yang istimewa.
Amalan ini dianggap sebagai kemuncak majlis perkahwinan dalam adat resam kahwin Melayu. Dalam tradisi perkahwinan Melayu, upacara ini dianggap sebagai puncak upacara. Bagi pasangan pengantin, perkahwinan adalah peristiwa yang paling penting dan sekali seumur hidup. Jika kedua-dua mempelai tidak duduk bersebelahan di pelamin, perkahwinan ini dianggap tidak lengkap. Sebuah kerusi dengan menghidupkan nanti terletak di atas pelamin. Majlis perkahwinan tidak akan menjadi acara satu. Itu dengan persembahan dinamik. Tamu di bandar ini sama membayar antara RM50 dan RM100. Matlamat mengekalkan tradisi perkahwinan adalah untuk memelihara adat nenek moyang turun-temurun sambil mempromosikan pasangan pengantin ke kepimpinan sebagai bukti hubungan dan sebagai nostalgia baik dalam kehidupan mereka. Tengah hari adalah waktu terbaik untuk pengantin tiba untuk bertanding kerana akan ada ramai orang di dalam kemah atau dewan. Upacara perkahwinan lazimnya adalah saat yang kekal yang harus dikekalkan perkhidmatan. Kedua, mandi 5. Terdapat tata tradisi yang sangat ketat yang dituruti dalam zaman dahulu sebelum upacara mau. Selepas malam penyatuan, ibu pengantin perempuan akan mahu suami memberikan bukti kukuh tentang keperawanan pengantin perempuannya. Pengantin lelaki akan menyerahkan satu putih mengikut bukti yang berfungsi sebagai bukti penting. Bapa pengantin lelaki kemudiannya akan menerima sapu tangan selepas ditunjukkan oleh ibu pengantin perempuan kepada kedua-dua ibu bapa terlebih dahulu. Umat Islam secara keseluruhannya meletakkan nilai tinggi terhadap bukti keperawanan pengantin perempuan. Penyerahan bukti sebelum upacara mandi 5 telah diperlukan dan penting kerana ia hampir selalu membawa kepada isu yang kerap membawa kepada penceraian semata. Upacara mandi 5 pengantin perempuan akan dilakukan sebaik sahaja ibu bapa pengantin perempuan dan pengantin lelaki yakin yang pengantin perempuan. Sekali lagi, suami isteri itu duduk di atas pelamin dengan berpakaian tertutup dan sopan di hadapan tetamu yang terdiri daripada ahli keluarga, jiran tetangga dan kawan rapat daripada kedua-dua pihak pengantin. Mereka tidak berpakaian seperti pengantin untuk acara ini. Sebaliknya, mereka memakai pakaian harian biasa. Mereka akan dibawa turun dan duduk di atas bangku atau dua kerusi di ruang tamu atau bilik lain di dalam rumah selepas mereka duduk selama 10 hingga 15 minit. Ibu pengantin perempuan mengurus pemandian istiadat dan melibatkan menyerang pengantin lelaki dan perempuan dengan 5 huruf untuk. Pengantin lelaki akan membawa pengantin perempuan kembali ke biliknya sambil masing-masing memegang satu hujung sapu tangan. Ibu pengantin perempuan menerima sarung yang digunakan oleh kedua-dua pengantin semasa upacara mandi bukan sahaja sebagai hadiah untuk menyenyapkan bunyi. Mempelai dilarang untuk memerah air daripada kain sarung, apatah lagi menyimpannya. Hampir semua orang Melayu tidak lagi berpegang kepada mana-mana tradisi ini yang dipegang pada masa lalu. Okey, tamu menyambut. Kenduri akan diadakan di rumah pengantin perempuan pada hari upacara pasangan perempuannya akan membawanya dalam tempoh ini ke rumah mereka bersama. Ibu bapa punya kaya, mereka akan melangsungkan majlis akad nikah sekali lagi di rumah suaminya. Akan ada jamuan kedua lagi sekali mempersembahkan muzik dan akan ada sepanjang hari dan sepanjang malam untuk menghiburkan kehadiran orang baru di dalam rumah tersebut. Kenduri perkahwinan yang diadakan di rumah pengantin perempuan besar dan lebih mewah berbanding kenduri di sebelah pihak pengantin lelaki. Pengantin perempuan akan ditemani pasangan dan mertuanya akan menghabiskan beberapa hari di rumah suami sebelum berpindah semula ke rumah wanita itu sekurang-kurangnya beberapa bulan. Kenduri kecil akan diadakan apabila dia bulan. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Seterusnya adalah objektif kajian untuk kajian ini.
Terdapat 3 objektif dalam kajian ini. Yang pertama, menganalisis adat dan amalan tradisional masyarakat Melayu. Yang kedua, menerapkan adat istiadat Melayu dalam majlis perkahwinan berpandukan syariat Islam yang telah ditetapkan dalam perkahwinan. Yang ketiga, mengenal pasti langkah-langkah memartabatkan adat dan amalan tradisional masyarakat Melayu di Malaysia. Seterusnya, baiklah, beralih kepada hasil kajian kami. Berdasarkan hasil dapatan kajian dari sesi temu bual dan juga kajian lepas, pengkaji dapat mengetahui tentang adat dan amalan perkahwinan masyarakat Melayu dengan lebih mendalam. Daripada temu bual bersama Puan Zuraida binti Muhammad, iaitu guru penolong kanan hal ehwal murid Sekolah Kebangsaan Melo, Kota Baru Kelantan, memberikan pandangannya tentang adat dan amalan tradisional masyarakat Melayu dalam perkahwinan yang masih diguna pakai sampai sekarang. Beliau berseluruh yang kedua-dua mempelai mengenakan pakaian yang bertemakan tradisional. Pengantin lelaki dan perempuan akan memakai baju songket serta pengantin lelaki akan memakai tanjak di atas kepala. Manakala pada pendapat Puan Salmi bin Abdullah, iaitu guru mata pelajaran bahasa Inggeris di Sekolah SMK Tengku Lela Senggara, Marang, Terengganu, beliau mengatakan bahawa mengikut peredaran masa, banyak transformasi berlaku dalam adat dan amalan tradisional masyarakat Melayu di dalam perkahwinan. Tetapi tidak dinafikan, masih ada lagi yang dikekalkan. Contohnya, dalam kronologi, adat perkahwinan Melayu pada zaman dahulu yang masih diterapkan sehingga kini adalah adat merisik, bertunang, majlis akad nikah dan majlis bersanding. Selain itu, adat yang masih dilakukan ialah berarak yang diiringi kompang bersama keluarga pengantin. Adat ini dilakukan sebelum pengantin bersanding sebagai tanda meraihkan kedatangan rombongan pengantin lelaki ke rumah pengantin perempuan. Yang masih dilakukan ialah berarak yang diiringi kompang bersama keluarga pengantin. Adat ini sering dilakukan sebelum pengantin bersanding. Puan Zuraida menyatakan bahawa peranan kepada ibu bapa supaya masyarakat Melayu kita menerapkan adat istiadat Melayu berpandukan syariat Islam yang ditetapkan di dalam majlis perkahwinan mereka. Katanya, ibu bapa memainkan peranan yang amat penting. Mereka perlulah sering menasihati anak-anak mereka yang bakal membuat majlis yang mengikut kemampuan diri masing-masing, kerana sekiranya tidak mengikut kemampuan diri, maka mereka akan lebih meniru gaya moden pada masa kini. Beliau juga berkata bahawa zaman sekarang banyak berlaku pembaziran semasa melakukan majlis kerana ingin mengikut trend semasa dan terlihat gah di mata tetamu yang hadir. Sama seperti Puan Salmi, beliau juga menyatakan bahawa ibu bapa adalah titik tanda bagi memastikan selok-belok majlis ini mengikut syariat Islam yang ditetapkan. Perancangan majlis perlu dipantau dan mendapat persetujuan keluarga kedua belah pihak. Jika terdapat salah, ibu bapa haruslah menegur supaya majlis tersebut tidak terpesong jauh daripada ajaran agama dan perkahwinan anak-anak direstui serta diberkati bahagia hingga ke jannah. Dan seterusnya, Puan Zuraida masih merasakan bahawa adat dan amalan tradisional dalam perkahwinan ini masih relevan dan juga perlu dimartabatkan. Dia berkata lagi dengan memberikan contoh merisik. Katanya merisik sememangnya wajar untuk dilakukan kerana ia adalah fasa di mana suai kenal berlaku di antara kedua-dua belah pihak. Keluarga bakal pengantin lelaki dan perempuan dapat bertukar-tukar pendapat mengenai masa hadapan anak-anak mereka kerana pada masa itu mereka saling cuba mengenal keluarga masing-masing. Selaras pula dengan pandangan Puan Salmi yang menyatakan adat dan amalan perkahwinan tradisional masyarakat Melayu masih relevan untuk diamalkan dan dimartabatkan supaya generasi akan datang dapat mengetahui serta menghargai keindahan adat dan amalan perkahwinan tradisional yang dijalani oleh datuk nenek moyang kita pada masa dulu. Tambah beliau lagi, konsep
kepekaan dan tolong menolong, contohnya semasa majlis rewang, semasa majlis perkahwinan masyarakat Melayu, amatlah bagus diperkenalkan kepada generasi muda pada masa kini. Bagi Puan Zuraidah, perkara yang dilarang di dalam Islam dalam melakukan majlis perkahwinan ialah bermegah-megah dalam hal perkahwinan. Selalu kelihatan perbuatan berlumba-lumba dan bersikap riak dalam membuat majlis secara besar-besaran. Walaupun terkadang majlis tersebut di luar kemampuan mereka. Jauhilah mengadakan majlis dengan tujuan ini. Katanya, dalam sebuah majlis perkahwinan tidak perlulah bermegah-megah dan bertujuan membangga diri. Ia hanya akan merugikan diri saja. Sebaliknya, kita perlulah sentiasa bersyukur dan merendah diri agar disukai Allah SWT dan masyarakat. Puan Salmi pula mengatakan perkara yang dilarang tapi masih diamalkan dalam adat perkahwinan Melayu antaranya ialah adat bersanding. Semasa bersanding, kita dapat melihat kebanyakan pengantin perempuan khasnya tidak menjaga aurat mereka daripada pandangan bukan mahram dan berlebihan dalam berhias. Perbuatan inilah yang paling dirisaukan kerana semakin banyak berlaku dalam kalangan pasangan yang berkahwin, terutamanya kaum wanita. Kadang-kadang pula terdapat wanita yang asalnya bertudung dan menutup aurat tetapi mengenakan pakaian yang menampakkan aurat pada hari perkahwinannya. Akhir sekali, pada pendapat Puan Zuraidah, adat dan amalan yang dipengaruhi oleh kaum Hindu tetapi masih digunakan oleh orang Islam ialah berinai. Ia kerana tujuan utama berinai ialah untuk menjauhkan diri daripada bencana, membersihkan diri daripada hal yang kotor, menjaga diri dari segala hal yang tidak baik untuk memperindahkan calon pengantin wanita agar lebih tampak bercahaya, menarik dan cerah. Walaupun unsur-unsur budaya ini dikekalkan, namun ianya disesuaikan dengan lunas-lunas agama Islam kerana tidak bertentangan lunas Islam. Tambah beliau, berinai tidak salah di sisi agama Islam, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Pada pendapat Puan Kamil pula, acara mandi bunga juga lazim di kalangan orang Melayu sebelum memulakan majlis perkahwinan. Ia merupakan kepercayaan adanya tenaga tak berperibadi dalam diri manusia dan benda-benda hidup. Tambahnya, kita tidak perlu melakukan amalan-amalan tersebut. Berdoa sajalah kepada Allah SWT agar majlis dipermudahkan, sudah mencukupi. Baiklah, saya serahkan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Okay, terima kasih Hayati. Seterusnya, implikasi kajian. Secara tidak sedar, kami dapat menambah maklumat yang baru mengenai tradisi dan amalan perkahwinan masyarakat Melayu dan menarik minat untuk mengkaji lebih lanjut mengenai amalan ini semasa sesi temuduga dalam talian. Ini berikutan hakikat bahawa adalah penting bagi orang Melayu untuk memahami asas-asas adab perkahwinan masyarakat mereka bagi mengelak daripada mengadakan majlis perkahwinan yang menyimpang dari tradisi yang telah diwarisi secara turun-temurun. Hal ini kerana mengetahui asas adab perkahwinan masyarakat Melayu adalah penting bagi individu yang berbangsa Melayu agar tidak membuat majlis perkahwinan yang tidak mengikut adat yang turun-temurun. Sebagai contohnya, adat merenjis yang seringkali diguna pakai dalam setiap majlis perkahwinan masyarakat Melayu kini. Amalan itu ditaikkan unsur-unsur khurafat tradisi Hindu. Budaya itu tidak dipengaruhi oleh Islam. Untuk mengelakkannya daripada menjejaskan generasi berikutnya, ia perlulah dielakkan. Bagi mengelak daripada dianggap prejudis oleh masyarakat kaum lain, kita mestilah mendidik masyarakat Melayu tentang nilai menjunjung norma perkahwinan masyarakat. Okey, seterusnya saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih Habibah. Saya akan membentangkan kesimpulan hasil kajian ini. Tuntasnya, semua matlamat kajian-kajian ini telah berjaya dicapai dan semua persoalan kajian yang dikemukakan pada awal penulisan telah ditangani. Kesimpulan kajian telah
melukiskan gambaran realistik tentang adat dan amalan perkahwinan tradisional masyarakat Melayu. Jelaslah daripada tugasan ini bahawa adat istiadat amat dihargai dan penting. Kajian ini juga menunjukkan tabiat sekumpulan orang Melayu yang terus memercik semasa perkahwinan dalam kehidupan sebenar. Masyarakat umum perlu mengambil perhatian terhadap apa yang telah dibawa kepada mereka, terutama mereka yang berhasrat mewujudkan keluarga dan ibu bapa untuk dijadikan panduan dalam mengendalikan majlis perkahwinan. Penemuan kajian ini juga diyakini mampu memberi implikasi positif kepada generasi yang akan datang. Baiklah, sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.